dalam buku panduan. Ini kita tak tahulah dia edarkan, dibagi percuma ke, diminta bayarkan, saya tak tahu. Tapi itu buku daripada saya lah. Jadi tuan-tuan, untuk balik rumah, apa yang seceramah tajuk-tajuk yang 17 kali pertemuan tu, ringkasnya ada dalam buku tu. Dekat papan ni memang kita terangkan lah, tapi ringkasannya ada dalam situ. Jadi buku tu bukan untuk dibaca macam buku cerita haji, bukan. Ini buku panduan ringkas. Kita main raja-raja ni. Katakanlah misalnya Haji Ifrat yang terus ke Mekah, daripada sini apa buat, ada gambar kat situ. Zoom, 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 zoom. Kalau dia pergi Mekah, nanti pilih Haji Ifrat yang terus ke Mekah, betul state dalam buku saya tu satu muka surat dia bawa situ yang berutus 17 kali itu, satu muka surat saja sebab dia buat Haji Ifrat yang terus ke Mekah. Bawa dalam bukit, buat sini apa nak buat, masuk bukit pula. Satu muka je. Kalau tahu dah Ustaz, tak payah datang lah 17 kali. Sebab satu muka je itu. Kalau dah tentu pilih nanti Haji Ifrat yang terus ke Mekah, nanti Haji Ifrat yang ke Madinah dulu, satu muka lagi. Kalau Haji Tamatuk pula yang terus ke Mekah, satu muka lagi. Kalau yang Tamatuk ke Madinah dulu, satu muka je. Tengok dekat buku tu ada gambarnya, gambar anak panah tu di tengah dekat ujung. Itu gambar cara menunaikan haji tu. Itu saya cara mudah je. Zoom, zoom, zoom. Apa nak buat, jangan cerita rukun ke wajib ke, semua situ buat. Cuba tengok buku di ujung. Ustaz ada berapa ya? Ada tak gambar tu? Yang gambar anak-anak panah, ada semua tu. Gambar kapal terbang, ada bas, ada. Jadi naik kapal terbang, naik kapal terbang lagi. Dan gambar bas, naik bas lah. Yang tak ada gambar kapal terbang dengan bas, jalan kaki. Dia ada isyarat dia. Ini contohnya lah. Katakanlah muka surat 32, 33 ni gambar ni. Ini nanti cara buat haji itu je. Muka surat 32, 33 tu kan. Itu nanti contoh lah. Tengok yang ada anak panah pada sebelah tu kan. Jadi isi yang kita berusus 11 kali itu, kita tengok satu muka surat. Itu kalau apa tahu juga, kita sekali datang dia selesai. Yang 17 kali datang tu apa? Memang kita belum tentu lagi nak pilih apa, Ifrat 1 ke Ifrat 2 ke, Tamatuk 1, Tamatuk 2 ke, Kiran 1, Kiran 2, belum tahu lagi. Nanti bila dah selesai baru pilih, baru dapat kita tentukan satu muka surat je. Kita kecilkan biar nak ingat tu senang kan. Ini contoh lah. Katakan mula daripada muka surat 31, misalnya Ifrat 1, kan ada gambar itu. Kita bermula daripada Kuala Lumpur, ada tulis buat apa, buat apa, buat apa. Naik kapal terbang, lepas tu turun dekat Kedah, buat apa, buat apa, buat apa. Di Mekah, buat apa, buat apa, buat apa. Itu yang kita bincang selama 17 kali itu. Ada dekat situ. Baiklah, itu panduan kita untuk bila kita balik, kita lihat buku kita tu ringkasan namanya. Bukan buku nak baca yang baca sampai tebal bukunya, bukan. Tengok aja gambar. Aku yang ini lah. Jadi biar nampak gambaran. Itu untuk panduannya. Baiklah. Hari ini kita ambil tajuk yang pertama, sedikit mulasabah haji dan persiapan untuk sebelum kita menunaikan haji. Daripada talbiyah boleh buka muka surat 2, buku itu muka surat 3, muka surat 4 dan muka surat 5. Jadi hari ini 5 muka surat tu. Tu ada gambar-gambar ringkas dekat situ. Itu yang saya nak bincang pada hari ini. Ya, kalau tak habis pun kira habis. 5 muka surat. Minggu depan tajuk lain. Misal macam tu lah lebih kurang ya. Baiklah, kita mulakan dengan talbiyah dulu. Baiklah, ikut saya ramai-ramai 3 kali ya. Talbiyah dalam buku tu muka surat awal. Labbaik Allahumma labbaik
hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dinamakan dia talbiyah. Ya, terima kasih. Talbiyah. Talbiyah ni namanya ungkapan resmi jemaah haji menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bila buat haji dan umrah, kita jadi tetamu Allah, dinamakan dia Duyufur Rahman. Jadi ungkapan menyambut seruan Allah jadi tetamunya tu labbaik Allahumma labbaik. Hamba-Mu datang menyambut seruan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Hamba-Mu datang menyambut seruan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Ya, hamba-Mu datang menyambut seruan-Mu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, dan segala nikmat yang dikurniakan yang kita terima daripada Allah, wal mulka, dan kerajaan pemerintahan, laka wal mulk, itu bagi Engkau semuanya ya Allah. La syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi kamu. Itu seruan jawaban kita sebagai tetamu Allah. Dia menyambut seruan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Seruan ini dituntut dan disunatkan pada jemaah haji sejak mula nawaitul hajjah. Kalau lelaki itu sejak mula pakai ihram. Kalau perempuan dia ihram tak ihram sama je macam ni, tak ada perbezaan. Tapi bila nawaitul hajjah maka disunatkan labbaik Allahumma labbaik. Sampai bila? Sampai kalau lelaki itu dia tanggal kain ihram, tukar pakaian biasa. Selagi pakai ihram, talbiyah dia. Walaupun malam itu malam raya haji ataupun siang pagi raya haji, tetap talbiyah juga. Kita di sini kan kalau malam raya haji takbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tetamu Allah jemaah haji, walaupun malam raya haji, walaupun pagi raya haji, tapi kalau dia masih pakai ihram, talbiyah. Belum lagi disunatkan takbir. Bila dia tahallul awal nanti, gunting rambut, lepas tukar jumrah kubra, tukar pakaian, baru dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeza. Ini talbiyah. Ya. Jadi nanti jemaah haji bila nawaitul hajjah ataupun buat umrah nawaitul umrata, pakai ihram sampai tanggal pakaian tu, tukar pakaian, talbiyah saja. Walaupun sudah raya haji, pagi raya haji tak takbir lagi, malam yang ke-11 tak takbir lagi tu, sebab dia masih pakai ihram, talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Itu wirid dia lah. Berjalan talbiyah, naik kapal terbang talbiyah, naik bas talbiyah. Tapi jangan pula sampai bila kawan ajak makan pun talbiyah. Ji, mari makan ji, labbaik Allahumma labbaik. Dia tunjuk ni pakai ihram, ni tahu masih pakai ihram ni talbiyah. Ataupun kawan bagi salam pun jawab Assalamualaikum, labbaik Allahumma labbaik. Jawab juga Waalaikumsalam. Itulah. Baik, ini talbiyah. Baik, cuba tengoklah siapa talbiyah ni. Tengok. Allah jemput kita, tentukan kita nak menunaikan haji berdasarkan ayat surah Al-Imran ayat 97. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah bila dah cukup syarat, man istata'a ilaihi sabila.
Atau dalam buku tak ada, sebab ni kira ini untuk saya menambah-nambah itu je lah, untuk huraian dia kan. Maka jemaah haji yang jadi tetamu Allah, dia menyahut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian Allah menjawab lagi dan menyambut lagi seruan kamu diterima dan bahagialah kamu, ya, dan bekalan kamu itu semuanya halal. Nanti kita bincang syarat-syarat nak sebelum pergi haji. Allah SWT tahu kamu jadi tetamu aku hari ini. Kata Allah SWT, kita tetamu Allah. Tetamu. Kalau jadi tetamu jiran kita macam mana kan? Kan dihormati, tempat disediakan, minuman disediakan, makanan disediakan. Kalau jadi tetamu lah, tetamu sesama kita. Ini tetamu Allah. Allah terima kedatangan kita. Itu bila kita buat haji nanti kita jadi tetamu Allah. Allah SWT sering memberikan jamuan dan hidangan kepada kita. Apa hidangan itu? Nasi mandi kalau di Mekah, nasi biryani Arab. Mana Imam Malik dia sebut nasi biryani Arab. Dia telefon saya nasi biryani Arab. Pasal orang kata tak makan kambing pula saya. Apa hidangan Allah jadi tetamu Allah kita ni? Hidangannya itu ialah macam-macam Allah Ta'ala hidang kita terima tu, kita jamah tu, kita makan tu, kalau makanan kita minum tu. Jangan komplain, jangan tanya apa dia, apa-apa yang berlaku di hadapan kita itu semuanya hidangan, sebab kita tetamunya. Contoh, saya pada tahun tadi bergerak je daripada Kelana Jaya, dia lebih kurang pukul 10 malam sampai ke KLIA. Jangkanya kapal terbang akan bergerak pada 12 malam. Saya terbang satu kapal terbang itu semua jemaah kami 450 orang dengan SB Saudi Arabia KT24. Dan jadi tetamu Allah sampai KLIA. Hidangan pertama Allah SWT bagi delay 7 jam setengah. Terima. Jangan macam-macam, jangan nak cerita macam-macam. Jadi itu jamuan pertama 7 jam setengah duduk KLIA. Tak jadi terbang 12.30, terbang pukul 7.30 pagi. Jadi tetamu. Jangan cakap apa pasal ni, dah tahu nak bawa jemaah haji tak siap-siap terbang ni, patut dah rancang lama semua kena kemas. Jangan, itu hidangan Allah SWT. Yang mana? Kalau ibarat minuman tu tak ada bergula, minum je, jangan cakap hilang gula tutup ke. Mana daripada ni kita cakap jadi tetamu kawan kita hilang gula tutup, padahal kawan tu terlupa taruh gula. Ataupun memang dia jaga kesihatan, jangan banyak makan gula, satu sudu dah cukup, kurang lagi baik. Jadi ibarat macam itulah kita jadi tetamu kan, tak boleh komplain kan. Macam tu nanti tahu kita jadi tetamu Allah. Hidangan tu macam-macam, delay 7 jam saja. Bagus juga pesannya. Kalau terbang malam langsung kita mengantuk, tak nampak apa-apa. Ni terbang pagi, terang nampak langit semua. Bagus juga. Ya, bagus juga. Maksudnya tak ada gula pun sedap juga. Saya memang pantang gula. Sesuaikan dengan kita bila Allah SWT bagi hidangan. Contoh, nanti macam-macam lagi hidangan-hidangan tu. Panaslah, sesaklah, ya nak cepatlah, tak tenang-tenang nak cepat. Lepas tu dia tengok ustaz pula tu. Ustaz ni di Malaysia ceramah lemah lembut. Sekali di Arafah Mina tengok ustaz ni garang, lebih garang pada orang yang garang tu. Naik cepat, apa lambat-lambat di bas dah datang tu. Terkejut makcik. Dia tengok ni ustaz ni ceramah. Ustaz ni lemah lembut di Malaysia, di sini di Tanzania. Baik di sana nanti. Takkan kalau nak saya suruh naik bas tu kan makcik, bas makcik dah datang, makcik naik. Mana ada macam tu? Kita mesti punya lari cepat. Contohlah
Kan berubah itu semua hidangan-hidangan yang tetap muam. Boleh. Itu yang kata pengurus tabung haji dia sabara tu. Telan je air dia. Alhamdulillah. Jauh dah perjalanan ni, tanya Pak Haji, dah pesan tapi boleh sampai lah. Okey Pak Haji, okey. Jangan tanyalah susah payah. Memang susah payah, tapi kita boleh buat janji. Ada pula kaedah tu nanti kita wiridkan amal kita doa. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi atim bil khair. Wahai Tuhan, mudahkan segala urusan. Jangan bagi susah, jangan bagi payah. Sempurnakan kerja kami dengan baik. Insya-Allah itu nanti dalam selawat tu. Nanti kita cari yang masalah itu punya payah dan taubat. Bukan ada selawat mudahkan haji tu, ada doa-doa. Satu muka surat, dua muka surat. Insya-Allah. Pilihkan doa untuk Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi atim bil khair. Semuanya mudah. Mudah-mudahan itu doa kita. Itu bukan di Mekah saja tau. Kalau wiridkan amalkan Rabbi yassir wala tu'assir, nak parking kereta dekat komplek PKS tu, bila pusing bukan tak dapat parking dah. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi atim bil khair. Lepas tu subhanallah. Amalkan. Perasan tak? Kalau saya ceramah, pernah tak tertinggal Rabbi yassir wala tu'assir? Pernah kan? Mesti sebut Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi atim bil khair. Apa juga urusan? Mudah. Baik, ini sedikit tanbiah. Ini hikmah dan falsafah haji lah, lebih kurang. Dalam buku tu belum ada lagi. Ini untuk kita faham saja. Nanti adab-adab sebelum menunaikan fardu haji itu ada. Apa falsafah haji? Pengorbanan. Haji ni korban. Korban tu maknanya jihad. Kalau korbankan kesenangan kita, kesaksian kita, kemudahan kita, apa semua kena korbankan. Macam dalam kehidupan berkorban, dalam jihad, dalam perang lah. Satu-satu. Haji ni semua korban. Kalau nak rehat-rehat, dia buat haji, tapi haji semua kena korbankan. Masa, tenaga, fikiran, berehatan dan sebagainya, semua kena korbankan. Yang kedua, satu cita-cita. Buat haji ni satu je cita-cita, menjadi tetamu Allah, mensyukuri nikmatnya dan patuh pada perintahnya. Itu yang kita buat haji, walaupun susah payah kan. Jauh nak pergi. Ni sebelum pergi pula kena kursus 17 kali datang. Tak datang satu orang kehadiran, kena potong. Jangan-jangan sijil tak datang. Saya suruh sign nanti. Saya tengok kehadiran, ada yang tak hadir, sign dia. Rupanya tengok ustaz lagi lebih banyak tak datang. 2 kali tak datang. Itu kena. Itulah satu cita-cita kita kan. Kita nak menaikkan jadi tetamu Allah SWT, jadi ibadat, menaikkan ibadat haji yang matlamatnya itulah hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji mabrur itu tak ada balasan kecuali syurga. Nak sebut berapa juta, berapa nilai dunia dan seisinya tak ternilai kecuali syurga saja balasan. Buat haji itu matlamat kita tu. Kemudian persamaan, falsafah haji kita persamaan. Tak kira siapa engkau, kecil ke besar, apa pegang jawatan di Malaysia ni, bila buat haji pakai ihram sama je. Boleh je kain, jangan cakap nak aku ni, aku tak boleh pakai ihram. Tak boleh. Jadi tetamu Allah SWT, lelaki kena pakai boleh kain tu je. Perempuan ni tak bisa. Asalkan untuk aurat dia, pakai telpon itu resmi. Pakai macam ni pun tidak ihram juga. Tapi lelaki sama. Sebutlah siapa pun, boleh dia pakai ihram. Nak tinggallah yang rupiah, tak boleh. Nak pakai seluar dalam, lebih pada orang, tak boleh. Nanti kita bincang dalam larangan ihram lagi. Seluar dalam tak boleh. Tapi macam mana saya macam tu? Macam mana pakai boleh? Tidur macam ni, tidur lah dengan dua lain tu. Apa nak gaduh-gaduh pula? Di masjid macam mana Ustaz? Pakailah dua lain tu. Naik kelas macam mana? Naik kelas lah. Pakai dua lain tu. Jatuh yang di bawah tu nasib lah.
Atau bersamaan. Janganlah di sini kita bukan main kan. Bila-bila semua di sana nanti buat haji bersamaan. Ke Arafah semua ke Arafah. 9 hari bulan Dzulhijjah. Tak boleh nak tinggal-tinggal. Siapa je pun mesti kena pergi. Aku tengok. Itu hukum haji itu. Yang kata satu tujuan tadi jadi tetap Allah SWT. Itu kelas apa? Yang keempat dugaan. Dugaan ni kita sebut dugaan. Mulai tahun lepas saya ubah dugaan ni hidangan dan jamuan daripada Allah. Kalau kata dugaan, jemaah pun punya kepala pusat. Kalau kata jamuan, hidangan, rasa seronok dia. Walaupun kadang-kadang bas tu dia punya tayar pamjet tengah jalan. Itu hidangan dah tu. Jangan kata dugaan. Bila kata hidangan, okey lah Ustaz. Yang pecah tayar bas juga, kami tak pecah apa-apa pun. Boleh berjalan? Boleh. Tinggalkan dia bas. Kalau kata dugaan, memang tak guna punya bas. Nak bawa jemaah haji, tahu bawa tayar yang nak letup juga. Ada mula lah tu, maki hamun. Ya? Itu dugaan. Tapi kita tak kata dugaan lagi dah hidangan dan jamuan. Sabar dan tabah. Tadi yang kata pengurus tadi, sabara itu sabar. Jadi tetamu Allah, ingat tetamu Allah. Persaudaraan. Persaudaraan. Sebab semua yang buat haji itu orang Islam. Bukan saudara se-Malaysia saja, seluruh dunia 4 juta jemaah haji. Kemudian bukan kita di Malaysia saja, warna kulit macam-macam, bahasa macam-macam, semua saudara kita. Bila saudara itu innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Jadi jangan nak dendam-dendam, jangan nak balas-balas. Kalau kawan tersinggul kita, jangan kita balas pula singgul. Ini bukan main masa tawaf. Kawan tu ditolak kawan di belakang, tolak kita pun pasang betul-betul. Tolak sekali lagi. Benar ni. Jangan. Kita maafkan dia, saudara kita. Dia pun tak sengaja. Ini juga. Tengok. Persaudaraan, maafkan. Kalau di masjid pula ada orang-orang lain, orang Malaysia ni tak ada macam ni. Kalau macam ni nak sap ke depan, dilangkah kita, langkah. Kita jangan marah. Itu sama saudara kita. Dia barangkali dia biasa, dia naik bukit, turun bukit, dilangkahnya semua. Ingat kita bukit semua dilangkah. Tapi kena ingat, masa kawan melangkah, kalau lelaki tu, jangan dongak ke atas. Sebab biasanya orang lain pada Malaysia ni, dia pakai ihram, kata pakai ihram, dia pakai jubah tu tak pakai seluar dalam. Kalau masa di melangkah kita tu, kita dongak ke atas, standar berapa sangat. Jangan marah, maafkan dia. Tapi kita jangan buat dah. Misal ni saudara kita semua. Kalau boleh macam tu lah tuan-tuan. Aman dan Muslimat pun macam juga. Bila nak pergi Raudah di Madinah, bukan main. Tolak-tolak, nyupit-nyupit. Kami jerit-jerit. Walaupun kita tak nampak, tapi kita dengar menjerit-jerit. Muslimat dekat Raudah. Masya Allah. Tak apa-apa, tolak sana, tolak sini. Baik. Kebersaudaraan, gambaran akhirat. Haji ni gambaran akhirat pertama di Padang Arafah. Di Padang Arafah, Muzdalifah, Mina tu 3-5 hari 5 malam kita keluar dari padang pasir tu. Itu macam gambaran akhirat, macam gambaran mahsyar, macam gambaran di padang mahsyar. Sebab pada ketika itu wang ringgit tuan-tuan tak ada faedahnya. Bawalah berapa longgok juga, berapa buntil wang ringgit di situ tak boleh. Hanya pertolongan Allah SWT saja. Sebab contohlah, satu bas jemaah saya tersangkut dekat debai dia jalan, bas tersangkut di debai dia jalan, tersangkut, jadi dia punya tayar tu lagi turun. Siapa nak turunkan tu? Nak panggil kren situ, suruh angkat macam kita sini. Siapa boleh masuk dalam masa Arafah dan Mina? Tak boleh masuk. Ada duit berapa je pun tolong angkat, tak boleh. Itu hanya pertolongan Allah SWT saja. Apa kita nak buat? Turun daripada bas jalan kaki je lah. Ada sebab ada satu petugas, kami 6 orang di Arafah nak pergi Muzdalifah. Jadi 6 orang tu 6 buah bas bawa jemaah. Ada seorang pun saya tanya, bulan bin bulan kita nak pergi Muzdalifah Mina ni, naik apa? Ada bas dah?
Jangan gaduh Ustaz, jalan kaki. Dia kata pura-pura tengah malam untuk jalan kaki. Dia cakap jalan kaki, padahal bas ada 6 buah bas. Rupanya betul cakap di jalan kaki. Bas dia lah yang tersangkut dekat tepi jalan. Masuk jemaah lain 45 orang jalan kaki. Bila sampai dekat Mina, saya tanya, apa pasal? Lambat datang pukul 9 pagi baru sampai. Baru dia teringat, minta maaf Ustaz, saya tercakap jalan kaki. Rupanya betul jalan kaki. Bas tersangkut dekat situ, ditinggal betul kaki. Pukul 9 pagi baru sampai dekat Mina. Jadi juga jangan celupar mulut kita ni. Kalau nak cakap yang baik, yang positif, yang negatif jangan cakap. Tunai sana Allah SWT. Padahal itu mainnya jalan kaki, bukan jauh sana. Jalan kaki betul. Ada bas tersangkut, itu contoh. Banyak yang bila tersangkut tu nak tolong pada siapa? Tak boleh telefon suruh datang angkat, walaupun duit banyak. Macam mana kita tak boleh nak tolong lah? Itu masing-masing amalan ada kat situ. Bila amalan kita jalan kaki, jalan kaki. Jadi bersih itu positif. Oh macam bagi bagus Ustaz, alhamdulillah. Beres semua, beres. Rabi yassir wala tu'assir, Rabi akmil bil khair. Baik, gambaran akhirat. Melawan nafsu. Buat haji ni semua melawan nafsu, melawan keinginan. Di mana-mana saja melawan keinginan. Di Mekah, di Masjidil Haram, di hotel, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, masa melontar, semua kita kena lawan nafsu. Nafsu nak yang senang-senangnya. Sedangkan kita dalam keadaan diberi hidangan oleh Allah SWT setiap masa. Cuba gambarkan 4 juta orang dalam kawasan 20 km persegi. Apa yang berlaku? 4 juta dalam kawasan 20 km. Belum lagi kenderaannya, tentu banyak masalah. Nafsu kita tak suka semua, akan lawan nafsu. Kalau ikut nafsu, tak payah bagilah orang sesat-sesat waktu. Sedangkan nanti syarat haji dia ada waktu, ada masa. Masa tu juga kita kena. Kalau ikut nafsu, nak dengar kena lawan semua. Tambah kalau di Mina tu pula, Mina keadaan kemah yang kecil tu 4 segi boleh muat 13 orang saja. Biasalah 13 orang tu boleh lah. Tapi kita muatkan sampai 17 orang lebih, muatan 4. Beg lagi ada 17, dah 34. Macam mana nak baring malam? Kita kalau ikut nafsu memang nak baring je lah, tapi tak boleh baring dengan letak, tak muat, kena mengiring macam tadi. Habis-habis macam tadi pun tak habis juga. Saya cakap dengan jemaah, yang mana yang muda-muda, bagilah pada makcik dan pakcik yang betul-betul tu biar dia baring. Yang muda ni buat apa Ustaz? Sandar dia dekat tiang. Mula dari sandar. Malam esok dia jumpa saya pula. Malam tadi Ustaz, makcik tu satu malam tak bangun-bangun. Malam ni biar makcik pula sandar, kami pula yang sebab nafsu, ikut nafsu kan kita dah ya. Biar bagi pula makcik tu, biar dia rasa oh jangan. Biarlah malam ni pun kita sandar juga. Malam esok kita sandar juga bagi makcik. Itu semua itu melawan nafsu tu. Sebab nafsu semua nak kelebihan pada kita nak semalam. Kita korbankan itu. Itu namanya melawan hawa nafsu. Semua keadaan. Ya, fadilat. Dalam haji juga banyak fadilat, kelebihan-kelebihan. Kalau buat ini dapat ini, kalau buat ini dapat ini. Khasnya di Masjidil Haram tu, satu waktu kita sembahyang dalam Masjidil Haram Mekah sama dengan 100,000 waktu di tempat lain. Kalau di Madinah, satu waktu di Masjid Madinah sama dengan 1000 waktu tempat lain. Itu kelebihan-kelebihan tu. Ini kata kalau baca Bismillahirrahmanirrahim di tanah haram, bukan Masjidil Haram, yang dalam Masjidil Haram itu sembahyang, baca Bismillahirrahmanirrahim sekali sama baca Bismillahirrahmanirrahim 100,000 kali tempat lain. Balik sini langsung tak bunyi lagi Bismillah. Aku punya banyak kesalahan, beberapa ratus ribu belum baca kat Mekah. Dekat sini senyap je, tak tiba lagi Bismillah. Itu kelebihan-kelebihan. Itu jangan nak dikira macam tu, kita tak kelebihan.
Baca qul huwallahu ahad, satu qul huwallahu ahad sampai akhir tu macam baca 100,000 qul huwallahu ahad. Derma 1 riyal macam derma 100,000 riyal tempat lain. Semua kelebihan fadilah. Dia orang buat haji itu pun lagi Arafah, Mina dan sebagainya. Kelas apa ini? Kemudian yang ke-10-nya mengabdikan diri. Itulah sebagai hamba Allah, dijadikannya tetamu Allah Ghuyur Rahman. Kita pergi sana, kita abdikanlah diri. Apa yang ditentukan oleh Allah SWT pada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Dia tahu. Bukan ibadat sembahyang saja. Semuanya mengabdikan diri. Tawaf walaupun gerak itu ibadah. Sa'i ibadah. Melontar ibadah. Gunting rambut, cukur rambut ibadah. Duduk di Mina semuanya ibadah. Mengabdikan diri lah maknanya. Ikut syarat-syarat yang kita bincang. Ada gambar tepi itu. Tengok orang semua sesat-sesat. Di bawah tu kita tak tahulah tu. Itu jangan-jangan Masjid Al-Quran kursus haji. Kalau susun lepas tu tak ada menjadi gambar. Itu sedikit. Baiklah, barangkali tuan-tuan dah duduk 1 jam lebih ya. Ayat lalu menjadi lihat kalau nak buat lihat. So kita mula daripada sekarang lah. Kita latih diri kita sebab jadi tetamu Allah nanti. Dia kena kemas, cantik, bagus. Apa yang pertama adab kita sebelum kita buat haji daripada sekarang, niat kita ikhlaskan, ya, mencari keridaan Allah saja. Pergi haji ni jangan nak macam-macam. Kalau sebelum ni berkali macam-macam, aku nak pergi haji ni sebab itu, sebab ini, sebab itu, sebab ini. Jadi bila kita dah persiapan ni padam itu semua. Kenapa kita buat haji? Iaitu ialah mencari keridaan Allah. Apa sebab? Sebab kita hamba dia, dah diberikannya nikmat. Ya wan nikmata lakawal mu'min, nikmat hidup, nikmat rezeki, sihat tubuh badan. Tanda kita bersyukur, perintahnya walaupun susah payah kita pergi dekat sana. Itu yang dikatakan niat yang suci. Dalam muka surat, buku muka surat 3 tuan-tuan ya. Jadi ikhlaskan. Kalau sebelum ni barangkali kenapa pergi haji? Kawan kiri kanan dah pergi haji, aku tak patut, tak pergi. Kalau ada tu buang. Ataupun tengok umur, dah dekat bersara dah, belum juga lagi pergi haji. Ni pergi haji dah. Kalau ada lah sebab-sebab itu dulu, buang. Kita buat haji ni kerana mensyukuri nikmat Allah, mematuhi perintahnya, mencari keredaannya, mengabdikan diri kepadanya. Itulah kita buat tu. Bukan kerana itu, kerana yang lain tu. Kalau ada dulu, buang. Padam. Ikhlaskan hati. Atau persiapan awal. Daripada sekarang ni. Orang-orang tanya kenapa pergi haji tahun ni? Alhamdulillah. Ya, Allah dah tentukan aku tahun ni rezeki dan sebagainya, baginya nikmat, baginya. Jangan banyak-banyak cerita. Lagi tahu, lagi satu pula, kenapa pergi haji? Nak tambah nama Ahmad, dia tambah Haji Ahmad. Perempuan pula kenapa pergi haji? Fatimah, nak tambah nama Hajat